Okey, bismillahirrahmanirrahim dan selamat petang kepada semua. Kami daripada kumpulan 3 yang bernama Usahawan Forex. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai rancangan perniagaan kumpulan kami. So, next. Okey, baiklah. Hari ini saya akan membentangkan sedikit sebanyak mengenai syarikat kami, iaitu pengenalan. Jadi, Usahawan Forex adalah syarikat yang berpangkalan di Malaysia yang berdedikasi untuk membantu pelanggan memaksimumkan kepuasan warga Universiti Putra Malaysia, kampus Bintulu Sarawak dengan menyediakan produk-produk makanan berkualiti tinggi. Jadi, seperti apa yang anda lihat, ada di dalam slide ini merupakan ada alamat di mana kami berada, di mana alamat kami adalah di Makmal Pemprosesan Makanan, BPMKB. Jika ada sebarang info yang ingin anda tahu, anda boleh hubungi nombor telefon yang telah diletakkan dalam slide ini, iaitu 018-457-7160. Dan seterusnya berikut merupakan email syarikat kami, iaitu usahawan_forex@gmail.com. Dan tarikh mulanya syarikat kami ini ataupun didaftarkannya syarikat kami ini adalah pada 5 Julai 2023 dan kami mula beroperasi pada 12 Julai 2023. Dan jenis perniagaan kami adalah perkongsian di mana ia melibatkan 10 orang. Dan akhir sekali adalah jenis produk yang kami keluarkan adalah dadih dan oden. Jadi seterusnya saya akan berikan kepada rakan sebujangan saya untuk teruskan pembentangan mengenai tujuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan membentangkan tentang tujuan rancangan perniagaan. Pertama sekali, memberikan garis panduan dalam memastikan perniagaan yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan lebih lancar. Selain itu, dapat menjadi keutamaan bagi seseorang yang mahu memulakan perniagaan agar tidak tersasar dari objektif, pelan, tindakan dan tempoh masa yang telah ditetapkan. Dan akhir sekali, dapat membantu pemilik perniagaan dan ahli organisasi syarikat untuk mengenal pasti keberkesanan dan kekuatan syarikat dalam industri yang telah dijalankan. Saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Mujahid bin Muhammad Zubaidi daripada kos DPT 04. Okey, saya akan menerangkan tentang latar belakang perniagaan. Okey, ini nama syarikat kami, Usahawan Forex Sendirian Berhad yang beralamat di Universiti Putra Malaysia, kampus Bintulu. Okey, yang tertera nombor telefon kami, alamat email, bentuk syarikat yang kami jalankan secara perkongsian, nombor pendaftaran perniagaan yang tertera yang kami telah daftar dengan SSM. Seterusnya, tarikh daftar perniagaan kami mula berdaftar 2 Ogos. Dan kami tarikh mula perniagaan pada 25 Oktober 2023. Aktiviti perniagaan kami yang kami jalankan menghasilkan produk makanan. Selepas tu, nombor akaun dan nama bank. Bank yang kami gunakan RHB. Status perniagaan Sendirian Berhad. Pengurus pemasaran daripada rakan kongsi saya, Aida Yani Natasha binti Abu Bakar, dan pengurus kewangan juga daripada rakan kongsi saya, Nurul Aisyah binti Baharudin. Okey, itu saja dari saya. Saya serahkan kepada rakan saya. Okey, seterusnya ialah butir-butir pemilik. Terdapat 10 jawatankuasa yang ada di dalam syarikat kami ini, iaitu terbagi kepada pengurus syarikat, kerani pentadbiran, pengurus kewangan 1, pengurus kewangan 2, pengurus pemasaran, pengurus operasi serta pekerja 1, pekerja 2, pekerja 3 dan pekerja keempat. Bagi setiap jawatan ini terdapat peratus milikan tersendiri, iaitu untuk pengurus syarikat sebanyak 30%, manakala kerani pentadbiran, pengurus kewangan 1, pengurus kewangan 2, pengurus pemasaran serta pengurus operasi sebanyak 10% setiap satu jawatan. Untuk pekerja 1, pekerja 2, pekerja 3 dan pekerja keempat ialah sebanyak 5% setiap satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kedudukan tapak projek. Perniagaan Usahawan Forex ini beroperasi di Makmal Pemprosesan Makanan Universiti Putra Malaysia, kampus Bintulu Sarawak.
Tapak projek ini dipilih berdasarkan beberapa faktor. Antara faktor utama pemilihan adalah disebabkan lokasi yang strategik, di mana lokasi tersebut adalah berdekatan dengan pelajar-pelajar serta warga UPMKB. Justru itu, tapak projek yang dipilih sangat bersesuaian dalam memenuhi keperluan orang ramai, di mana perkhidmatan yang ditawarkan adalah mudah dan cepat. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baik, untuk seterusnya, bagi objektif projek yang mana saya akan kongsikan. Yang pertama adalah objektif kami adalah mencipta serta mengeluarkan pelbagai jenis produk yang mana makanan yang bersesuaian pada golongan pelajar. Yang kedua, menjamin kepuasan kepada pelanggan untuk membeli produk. Kita nak memberikan kepuasan kepada pelajar-pelajar dan staf yang membeli kepada kami. Dan ketiga adalah menarik minat pelajar untuk membeli produk yang dihasilkan oleh kumpulan kami lah. Antaranya kami hasilkan adalah oden dan dadih. Dan yang terakhir adalah untuk menjana keuntungan bersih dan mengekalkan pelanggan tetap dan menambahkan lagi pelanggan baru. Jadi itu adalah antara objektif kami lah yang untuk majukan lagi kami punya perniagaan. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan terangkan tentang rancangan pentadbiran. Rancangan pentadbiran ini adalah pertama sekali dari segi pengenalan kepada organisasi, iaitu terbagi pada dua bahagian, iaitu dari segi visi dan misi. Visi adalah untuk memperkasakan modal insan tersebut adalah kepada golongan muda dalam perniagaan untuk meraih minat terhadap perniagaan. Seterusnya adalah mampu menjadikan perniagaan terus berkembang dengan melalui pemasaran yang telah ditetapkan. Manakala misi adalah untuk memperkembangkan dan menaikkan usaha sama dalam perniagaan dan mencapai keuntungan bersama, iaitu adalah seperti ahli rakan kongsi. Sebab itulah kita kena melakukan bersama. Dan seterusnya adalah memberikan produk yang berkualiti dan harga yang mampu beli kepada golongan yang telah disasarkan, iaitu adalah pelajar UPMKB ataupun staf UPMKB. Bagi carta organisasi syarikat ini, iaitu pertama sekali adalah saudara Irfan Zulkifli merupakan pengurus perniagaan, saudari Christina Ashrawi merupakan kerani pentadbiran, dan ketiga adalah saudari Nurul Aisyah merupakan pengurus kewangan yang pertama, dan pengurus kewangan kedua adalah merupakan saudara Muhammad Solihin, dan seterusnya adalah saudari Aida Yani Natasha merupakan pengurus pemasaran, manakala saudara Hilman Zaid merupakan pengurus operasi. Dalam syarikat ini mempunyai 4 orang pekerja, iaitu adalah pekerja pertama merupakan saudara Wan Izrin, dan kedua adalah saudari Nur Sazin Hayati, iaitu saya sendiri, dan yang ketiga adalah saudara Muhammad Mujahid, dan yang terakhir adalah saudari Putri Nur Ilya. Terusnya adalah rancangan sumber manusia. Dari segi jawatan dan tanggungjawab pula, pengurus perniagaan beliau mestilah perlu merancang dan memastikan perniagaan yang dijalankan tu berjalan dengan lancar dan bijak untuk membuat keputusan. Manakala kerani pentadbiran, dia perlu memegang catatan ataupun surat menyurat dalam sebuah perniagaan lah untuk menjaga nama baik perniagaan. Bagi kewangan pula, pengurus kewangan perlu menjaga dan mengawal merekod aliran keluar masuk wang. Manakala pemasaran pula, dia perlu mengaturkan macam mana nak tentukan ataupun untuk menentukan memasarkan produk-produk tersebut. Dan pengurus operasi pula perlu merekod setiap hasil yang dapat dilakukan. That's mean setiap kali beliau melakukan operasi, diorang perlu catat berapa diorang boleh dapat dalam masa satu hari ataupun berjam. Manakala pekerja, beliau hanya melakukan tugas lah apa yang telah diaturkan oleh pengurus perniagaan. Dari segi jadual imbuhan bala jasa ataupun gaji, pertama sekali ada segi pengurus perniagaan. Gaji inilah selepas ditolakkan dengan kira USP 13% dengan perkesa 2%, iaitu adalah beliau mendapat 2,550 daripada 3,000. Manakala kerani pentadbir, pengurus kewangan, pemasaran dan operasi, beliau mendapat 1,700 daripada 2,000. Manakala pekerja hanya mendapat 1,800 gaji kasar, dan apabila telah ditolak dengan kembali USP dan perkesa, apabila telah dirahkan 4 orang pekerja mendapat RM6,120.
Dan seterusnya mengikutkan kami punya perniagaan yang sebenarnya kami lakukan pada setiap hari Rabu, apabila total sekali adalah setiap seorang mendapat RM122.20. Okey, dari segi senarai perabot dan peralatan pejabat, iaitu pertama sekali dari segi almari memerlukan 3, meja 6, kerusi pun 6 serta komputer pun 6. Dan total semua sekali adalah mendapat RM7,488. Ini adalah merupakan aset tetap bagi syarikat inilah. Okey, sekalian dari segi pembelanjaan organisasi, iaitu adalah apabila aset tetap merupakan segi perabot peralatan pejabat hanya spend RM7,488, manakala pembelanjaan bulanan dari segi gaji, KWSP per keso adalah RM15,470 dan pembelanjaan lain-lain itu adalah RM570, manakala sewa bulanan adalah RM100 per bulan. Okey, hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suhaimi Muhammad Asri, Dormitory S33220 akan meneruskan pembentangan bagi rancangan operasi. Okey, berikut bukan serta aliran proses bagi pindaan dadi. Okey, langkah pertama kami akan sediakan bahan mentah dan kami akan peroleh bahan mentah itu daripada pembekal. Untuk langkah kedua, kita akan teruskan pada proses memasak. Mungkin untuk memasak, kita perlu didihkan air dalam pemanas air. Dan kita akan untuk langkah ketiga, kita akan masukkan semua dadih, bahan-bahan lain seperti gula dan susu cair ke dalam air yang mendidih dan dikacau sehingga sebati. Untuk langkah seterusnya, kita akan masukkan campuran dadih tadi ke dalam bekas dan akan disejukkan. Jadi seterusnya proses masak tadi sudah selesai, jadi kita akan teruskan kepada proses untuk pelanggan. Jadi kita akan ambil tempahan dadih daripada pelanggan daripada aplikasi WhatsApp. Dan yang keenam ialah proses penghantaran dadih kepada pelanggan. Jadi sepanjang subjek CET 2304, kami jalankan perniagaan pada hari Rabu, iaitu bermula pada 10 pagi sehingga 10 malam. Pada paginya kami akan menghasilkan dadih dan kami akan mula menghantar apabila dadih sejuk, iaitu lebih kurang pada pukul 7 malam sehingga ke 10 malam. Jadi berikut merupakan unit pengeluaran dadih berdasarkan kami punya rancangan perniagaan. Jadi kami akan mengeluarkan 8,000 unit dadih bagi setiap perisa. Jadi kami akan mengeluarkan 5 perisa. Jika kita jumlahkan, kita akan dapat 40,000 dadih dalam masa sebulan. Jadi bagi perniagaan dadih yang kami lakukan di CET 2304, kami menghasilkan 21 unit dadih bagi setiap perisa. Jadi kami akan menghasilkan 5 buah perisa, 5 jenis perisa iaitu coklat, jagung, strawberry, mangga, keladi. Jadi kita jumlahkan 21 itu kepada 110 unit dadih yang akan dijualkan pada seminggu. Okey, bagi pembelajaran operasi pula, kami sentuhlah bahan yang utama kita perlukan ialah serbuk dadih. Jadi kami perlukan 1,000 paket serbuk dadih, iaitu 200 paket bagi satu perisa dan harga seunitnya RM6.50. Jadi jika kita jumlahkan jadi RM6,500. Bahan seterusnya adalah gula. Jadi kita perlukan 500 kg gula. Untuk satu perisa kita perlukan lebih kurang dalam 100 kg gula. Dan bagi harga seunit untuk segula ialah RM2.40. Jika kita jumlahkan, kita akan dapat RM1,600. Untuk susu cair pula, kita perlukan 10 kotak. Yang 10 kotak bagi satu susu cair itu kita akan dapat dalam 350 gram. Jadi dalam satu perisa kita perlukan lebih kurang dalam 2 kotak susu cair. Jadi kita tengok harga pula, harga untuk seunit dah RM3.65. Jadi jika kita jumlahkan semua, kita dapat dalam RM1,752. Untuk bekas dadih, bekas plastik, kita gunakan lebih kurang 400 bundle untuk keseluruhannya. Jadi dalam satu bundle tu kita akan dapat 100 pieces plastik bekas dadih. Jadi untuk harga satu bundle tu lebih kurang dalam RM14. Jadi kita akan jika kita jumlahkan, kita akan
kena dijumlahkan lebih kurang dalam RM5,600 Malaysia. Untuk sudu plastik pula kita akan perlukan dalam 40 bundle, iaitu satu bundle tu dalam lebih kurang 500 pieces. Jadi untuk harga unit ni RM15.50. Jadi jika kita jumlahkan kita akan dapat RM1,240. RM1,240, maafkan saya. Jadi jika kita jumlahkan kos-kos bahan ini, kita akan dapat lebih kurang dalam RM16,692. Okey, seterusnya kita perlukan ialah keperluan mesin dan peralatan. Jadi mesin utama kita adalah periuk, dapur api dan senduk besi, tong gas jangan lupa. Jadi untuk periuk kita gunakan saiz diameter 40 cm, model daripada cap halang dan harga seunitnya RM500. Jadi kita perlukan lebih kurang dalam 25 unit. Jadi jika kita jumlahkan kita kena bayar dalam RM12,500 Malaysia. Untuk dapur api pula kita guna jenis jerama Homolox dan harga seunitnya ialah RM120. Dan kita perlukan 25 unit. Jadi total up kita akan dapat RM3,000 Malaysia. Untuk senduk besi pula kita guna model cap buaya yang berharga RM10 seunit. Jadi kita perlukan dalam 30 unit. Total up kita akan dapat RM300. Untuk tong gas kita gunakan daripada keluaran Petronas yang berharga RM40 seunit. Kita perlukan lebih kurang 25 unit. Jadi jumlahnya ialah RM1,080 Malaysia. Untuk plastik kita gunakan cap Arnab yang berharga RM15 seunit. Jadi kita perlukan dalam 70 unit. So kita totalkan dapat RM750. Untuk penapis gula kita gunakan model cap wing yang berharga RM8.18. Kita perlu dalam 40 unit. Jumlahkan kita akan dapat RM327. Jadi keperluan mesin dan peralatan keseluruhan ialah RM17,997 Malaysia. Okey, seterusnya ialah senarai pembekal barang. Untuk barang-barang seperti bahan masakan, kita akan beli barang tersebut daripada pembekal kita, Farley. Antaranya barang yang kita perlu beli adalah serbuk daging, gula dan susu cair. Untuk bahan seperti packaging, pembungkusan, kita akan dapatkan di PNP Plastik dan Packaging Medan Central. Jadi bahan yang kita beli di sana ialah bekas dadir, sudu plastik dan plastik. Pembekal barang ni kita pilih berdasarkan beberapa kriteria, antaranya ialah harga dan juga jarak. Sekian, itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pengenalan rancangan pemasaran. So, memandangkan hanya perniagaan kami sahaja yang menjual oden dan dadir. Jadi, persaingan antara perniagaan-perniagaan lain tu agak kurang. Uh, untuk kami punya produk, kami sangat mengambil berat tentang kualiti dalam membuat produk-produk kami. Apabila kami mengeluarkan produk kami, kesemua pelanggan-pelanggan kami akan berasa puas dengan apa yang mereka beli. So, untuk objektif pemasaran pula, kami akan okey, baik, maafkan saya. Okey, untuk menarik lebih ramai lagi pelanggan di Universiti Putra Malaysia ni, kami menggunakan internet untuk memasarkan kami punya iklan-iklan. Sebagai contoh, kami menggunakan aplikasi WhatsApp. Kami ada iklan-iklan ke setiap grup-grup pelajar. So next, untuk mengekalkan pelanggan, kami akan sedaya upaya menawarkan perkhidmatan yang terbaik untuk mereka. Okey, baik. Untuk analisis pemasaran, market trends. Permintaan yang agak tinggi daripada pelajar-pelajar. So, kami sentiasa dapat mengekalkan produk kami itu oden dan dadir. Jadi kami sentiasa mengambil berat dalam kualiti pembuatan dadir dan oden. So daripada situlah kami dapat menarik perhatian dan pelanggan-pelanggan kami untuk sentiasa membeli kami punya produk.
Untuk yang kedua, saiz pasaran. So, dalam kami punya perniagaan, kami ada 10 orang ahli yang berkongsikan modal sebanyak 200. Kami punya produk ni, kami fokuskan dia pada musim panas dan musim sejuk. So, yang ketiga, produk dan perkhidmatan. So, perniagaan usahawan forex ni menawarkan produk dan servis yang berkualiti kepada pelanggan. Apa Bukan itu sahaja, kami juga menjual kami dengan harga yang berpatutan supaya tidak membebankan pelanggan untuk membeli kami punya produk. Dengan teknologi yang sentiasa berkembang ni, kami mudah untuk mempromosi dan mengambil tahu apa yang kurang dalam kami punya produk melalui feedback-feedback daripada customer. Okey, baik, dari segi pelanggan pula, kami punya produk ni kami target untuk golongan-golongan yang berumur 18 ke 30 tahun. Dan juga kepada peniaga runcit dan kedai-kedai makanan. Okey, baik, untuk strategi pemasaran. So, kat sini kami ada beberapa strategi kami untuk mempromosi produk-produk kami. Okey, baik, untuk first kali pengiklanan. Kami mengiklankan produk kami melalui media sosial seperti di aplikasi WhatsApp. Selain itu kami juga menggunakan khidmat cash on delivery, iaitu khidmat penghantaran secara terus kepada pelanggan. So untuk last kali jualan langsung. Kami kebiasaannya kami akan berkumpul di kafeteria. So dari situlah kami promote kepada pelanggan-pelanggan yang ada di kafeteria. Okey, baik, untuk strategi produk. So untuk oden kami menggunakan bahan mentah seperti paste tom yum, minyak masak dan sebagainya. Sebelum kami menggunakan bahan-bahan mentah tu, kami akan memastikan yang bahan-bahan mentah tu semua dijamin halal dan juga bersih. So untuk bahan pengawet yang kami gunakan dalam dadih, kami akan memastikan jumlah yang kami gunakan untuk masak dadih tu tak banyak demi menjaga kesihatan pelanggan-pelanggan kami. So untuk pembungkusan dan cita rasa pelanggan kami akan memastikan cara kami punya pembungkusan produk tu dapat menarik perhatian pelanggan-pelanggan kami untuk membeli. Strategi harga. So untuk harga, kami letakkan harga yang berpatutan agar semua target kami dapat membeli kami punya produk-produk. Okey, baik, untuk strategi pengagihan. Untuk first kali kami menggunakan penjualan langsung. Sebab apa kami pilih penjualan langsung ni? Kami dapat mengurangkan rasa ragu-ragu dan rasa takut kepada pelanggan-pelanggan kami untuk membeli kami punya produk. Disebabkan diorang dapat lihat, dapat menyentuh produk-produk kami, dan kami juga dapat meyakinkan mereka untuk membeli kami punya produk. So next, agihan. Kami sebagai pengeluar, kami dapat menjual secara terus kepada pengguna tanpa menggunakan syarikat lain untuk dijual semula. Okey, untuk perbelanjaan pemasaran, marketing budget. So, banner kami mengeluarkan dalam 14. So, satu banner berharga RM40. Next, untuk risalah kami mengeluarkan sebanyak 10,000 pieces. Next, untuk billboard kami mengeluarkan 13 unit berbungkus 40,000 keping. Jumlah yang kami habis di marketing budget sebanyak RM1,380. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aisyah binti Baharudin, merupakan pengurus kewangan dalam projek kami. Saya akan membuat sedikit penerangan tentang rancangan kewangan projek yang telah kumpulan kami lakukan
iaitu boleh tengok pada jadual yang telah disediakan yang ditunjukkan bahawa pada minggu pertama kami mendapat sebanyak 202 pendapatan, iaitu kami mendapat 126 pieces. Manakala minggu kedua kami mendapat sebanyak RM300, iaitu sebanyak 150 pieces. Di minggu ketiga 280, iaitu 140 pieces. Keempat pula kami mendapat jumlah kewangan sebanyak 330, iaitu dengan jumlah dah ada 140 pieces. Manakala minggu kelima RM138 bersamaan dengan 69 pieces. Minggu ke-6 RM480 bersamaan dengan 240 pieces. Minggu ke-7 minggu ke-8 dengan RM246, iaitu 123 pieces, dan minggu yang terakhir sebanyak RM206 dengan jumlah 103 pieces tadi. So, jadi pendapatan kami untuk jualan kami sepanjang 9 minggu ini mendapat sebanyak RM2,710. Manakala untuk belanjaan untuk membeli barang dan pengangkutan adalah sebanyak RM1,710. Jadi total keseluruhan untung bersih daripada kumpulan kami adalah sebanyak RM1,000 cukup. Setelah ditolak-tolak jumlah pendapatan kami yang menjual jadi dan ditolak jumlah pembelian barang dan juga cas pengangkutan, itulah untung bersih kami, iaitu sebanyak RM1,000. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, akhir sekali ialah kesimpulan. Kesimpulan daripada syarikat kami, iaitu Syarikat Usahawan Forex, adalah kami berusaha untuk membuka dan mengendalikan sebuah perniagaan makanan, iaitu mencuci mulut yang menawarkan dadai berkualiti tinggi yang dapat memuaskan pelanggan yang ada di UPMKB ini. Seterusnya, syarikat kami juga merangkumkan 9 elemen utama dalam rancangan perniagaan kami, iaitu objektif perniagaan, produk dan perkhidmatan, pasaran sasaran, strategi pemasaran, struktur organisasi, kewangan, risiko dan peluang, dan akhir sekali ialah pelan tindakan. Okey, bagi untuk objektif perniagaan kami adalah matlamat utama perniagaan ini adalah untuk menjadikan destinasi utama dadai untuk dadai yang berkualiti di kawasan ini, iaitu UPMKB untuk student-student yang ada di sini. Seterusnya ialah produk dan perkhidmatan, iaitu kami menawarkan pelbagai jenis perisa dadai yang menyegarkan, iaitu yang terdiri daripada keladi, strawberry, coklat, jagung honeydew dan mangga. Okey. Kami juga menitikberatkan kualiti bahan mentah dan kesegaran produk. Okey, seterusnya ialah pasaran sasaran. Pasaran sasaran kami adalah warga UPMKB yang mencari pemanis mulut yang berkualiti. Okey, seterusnya ialah strategi pemasaran. Kami menggunakan media sosial untuk mempromotkan kami punya makanan ni serta menawarkan perkhidmatan penghantaran secara percuma untuk pelanggan yang telah membeli dadai kami. Okey, seterusnya ialah struktur organisasi. Kami mempunyai pasukan pengurusan yang komited dan pasukan pekerja yang berpengalaman dalam industri pembuatan dadai. Struktur organisasi syarikat ini akan merangkumi pengurus perniagaan, kerana pentadbiran, pengurus kewangan, pengurus pemasaran, pengurus operasi dan pekerja. Okey. Seterusnya ialah kewangan. Kewangan permulaan diperuntukkan sebanyak 200 daripada sumber dana dari pemilik. Kami mengutip setiap dana daripada daripada rakan kongsi kami. Sebanyak RM20 setiap seorang. Okey, seterusnya ialah risiko dan peluang. Risiko utama termasuk perniagaan ketat antara syarikat lain dalam penjualan pemanis mulut yang lain seperti kek batik. Peluang termasuk keupayaan untuk mengekalkan pelanggan sentiasa melalui promosi. Kami kekalkan kami punya pelanggan tu melalui
kami sering mempromote kami punya dadir. Macam itu. Lepas tu akhir sekali ialah pelan tindakan, iaitu kami menyediakan latihan kepada kaki tangan dan memulakan kempen pemasaran sebelum pelancaran rasmi. Dengan kesungguhan dan komited kepada kualiti dan perkhidmatan, syarikat ini yakin bahawa dadir keluarannya mencapai matlamat pertumbuhan yang telah ditetapkan. Syarikat kami juga mengalu-alukan sokongan dan pelaburan daripada pihak yang berkepentingan dalam usaha para pekerja. Sekian daripada saya. Seterusnya ialah lampiran. Gambar di sebelah menunjukkan produk yang telah syarikat kami jualkan, iaitu dadir. Syarikat kami telah mengeluarkan dadir pelbagai perisa, iaitu mempunyai 6 perisa, antaranya ialah jagung, keladi, strawberry, coklat, mangga dan honeydew. Syarikat kami memilih 6 perisa ni adalah untuk menarik lagi minat daripada pelajar-pelajar UPMK Bini. Sebab kebanyakan pelajar kan suka dadir yang pelbagai perisa. Kalau keladi je macam tu macam bosan kan. Okey. Itu saja daripada syarikat kami, iaitu Usahawan Forex. Sekian, terima kasih.